Bismillahirrahmanirrahim. Tajus Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Fasal yang keempat pada menyatakan peri kesudahan kehidupan segala manusia dan nafas kesudahan itu pada ketika maut. Qala Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Sekalian yang bernyawa itu merasai maut juga akhirnya, dan sekalian yang ada dalam dunia ini fanalah kesudahannya. Yang baka itu Tuhan sarwa sekalian alam jua, seperti firman Allah Ta'ala yang maha mulia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, barang siapa yang di atas bumi itu lenyap jua, hanya yang tinggal itu hadrat Tuhanmu yang empunya kebesaran dan kemuliaan. Ketahui olehmu, adapun segala manusia dalam dunia ini dua perkara jua adanya. Seperkara daripada segala manusia yang bebal dan celaka itu mencari harta yang mengisah dunia dan menghendak hidup lama dalam dunia dan berlanjut umurnya dan bertambah-tambah hartanya. Dan daripada kurang budinya dan bebalnya tiada mengingatkan maut dan nafas yang kesudahannya pada ketika maut itu. Bahawa kedua perkara daripada segala manusia yang berbudi dan beruntung dan berbahagia itu mengetahui yang dunia itu fana jua akhirnya, tiada kekal, dan kesudahan kehidupannya maut juga. Maka ia tiada mengasih dunia teramat, kerana sentiasa dicintakan nafas yang kesudahan itu pada ketika maut dengan kira-kira dapatkah ia membawa iman selamat dunia akhirat atau tiadakah. Dan tak kala nyawa itu bercerai dari tubuhnya, tinggal segala hartanya. Apa yang pergi sertanya dan apa yang ada manfaatnya dalam dunia dan apa ada seterusnya dalam akhirat, dan apakah ada kekasihnya dalam dunia sehingga sentiasa dengan kira-kira ini jua hidup dan dengan bicara ini jua mati. Maka peri yang demikian itu kurnia Tuhan juga, dan barang siapa yang demikian bicaranya dan cintanya ialah yang bebal dan ialah yang celaka. Adapun dalam kitab Tanbihul Ghafilin, barang siapa banyak kali menyebutkan maut dan mengingatkan kubur, maka tak kala ia dalam kubur, Allah Ta'ala menjadikan kubur itu pada suatu taman daripada segala taman syurga. Dan barang siapa yang alpa daripada maut dan tiada mengingatkan kubur itu, dijadikan kubur itu padanya suatu gua daripada segala gua neraka. Bermula daripada hadrat Rasul, bertanyakan segala asbab yang pada antara segala manusia, siapa yang terlebih budinya dan bicaranya. Maka sabda Rasul, bahawa barang siapa banyak kali menyebutkan maut dan mengingatkan kubur dan dikerjakan kerja akhirat, ialah mendapatkan oleh kurnia Allah daripada segala manusia, kerana ia tiada alpa daripada maut. Dan serta datang malakul maut itu menyerahkan nyawanya dengan sukanya dan tiada dengan suatu percintaannya. Bermula, seharus segala raja-raja dan segala orang kaya-kaya ingatkan maut dan kubur dan nafas kesudahannya itu, manakala malakul maut datang mengambil nyawanya dan dibinasakan adanya, kerana mereka itu ada tersangat masyghul dengan dunia dan harta dunia. Dan jika dalam masyghul itu datang malakul maut, ada teramat sukar jalannya daripada orang yang lain. Hikayat dalam kitab Tanbait, ada dahulu kala ada seorang raja dari segala raja-raja Ajam, Syahriar namanya, dan teramat besar kuasanya dan kerajaannya dan hartanya dan rakyatnya pada zaman itu daripada segala raja-raja seorang pun tiada ada samanya. Maka dengan maghrur dan masyghul dan alpa adanya itu, ia membesarkan diri daripada kebesarannya itu pada segala orang. Maka ada sehari raja itu menghendak menunjukkan kebesarannya dan kuasanya pada segala orang. Maka ia menyuruh berseru-seru
dalam segala negeri, bahawa segala raja-raja dan segala menteri dan segala hulu balang dan segala rakyat pada hari ini ke tempatnya. Datang semuanya dengan perhiasan dan perintah yang baik, supaya kami bermain di sana. Dan lihatlah akan segala yang dalam hukum kami. Maka Raja Syahriar, pada hari yang telah ia berjanji itu dengan segala orang, keluarlah dari dalam negeri dengan segala menteri dan hulu balangnya, dengan bagai-bagai perhiasan, daripada emas dan perak dan permata dan pakaian dan senjata dan lain daripada itu, yang tiada terbilang. Tak kala sampailah ia pada antara padang itu, maka dilihatnya ke kiri dan ke kanan dan ke hadapan dan ke belakang. Maka manusia juga penuh padang itu, tiada terbilang adanya semuanya. Sedang segala orang besar-besarnya dengan senjata dan pakaian yang baik-baik berjalan sertanya. Apabila dilihat raja itu demikian tenteranya dan hambanya yang tidak terpemenai banyaknya pada padang itu, maka pada ketika itu dalam hatinya berkata, pada zaman ini daripada segala raja-raja, siapa gerangan yang terlebih kuasanya daripada aku? Dan siapa dapat melawan sertaku pada kebesaran ini? Dan siapa dapat mengalahkan kerajaanku ini? Kerana bahawasanya dapatlah aku dengan sentosa duduk di atas getah kerajaanku dengan kesukaan lain daripada segala kecintaan. Maka raja itu dengan kira-kira ini pergilah ia ke sebelah tempat itu, di mana berhimpun segala orang. Tak kala ia hampir pada tempat itu, dan sekalian manusia menantikan raja akan datang. Maka raja itu melihat daripada hadapannya datang seorang fakir, tebal ia dengan pakaian yang buruk dan keji. Ia dengan rupa yang hina, dan seorang pun daripada segala hambanya yang di hadapannya tiada melarangkan fakir itu datang. Apabila fakir itu datang hampir raja itu, serta ia memberi salam akan raja itu, daripada sangat kebesarannya, tiada ia membalas salam fakir itu, dan tiada mahu melihat padanya, dan menghendak lalu ia daripadanya. Maka fakir itu lalu memegang kang kudanya, dan tiada diberinya berjalan lagi. Maka raja itu pun gusarlah, serta katanya, siapa engkau yang tiada malu, hai biadab? Apa kehendakmu? Katakan kepadaku. Maka fakir itu pun berkata, ada suatu khabar yang terindah daripada kerajaanmu dan kebesaranmu. Adalah khabar itu tiada dapat ku katakan, melainkan pada telingamu juga. Maka raja itu pun tunduk. Ia mendengar katanya itu. Maka segala orang banyak daripada segala pihak itu pun tercenganglah daripadanya. Dalam hal itu, fakir itu pun berkatalah pada telinga raja itu, akulah malakul maut, datang mengambil nyawamu sekarang ini. Apabila raja mendengar katanya itu, takutlah ia. Maka terbitlah daripada segala anggotanya peluh seperti air dari pancuran, dan gemetarlah segala tubuhnya seperti pohon kayu daripada angin. Dan katanya, hai malakul maut, dapatkah kau nantikan sehingga aku kembali ke rumahku dan berpesan aku akan segala anak isteriku dan kesukaan hati segala orang yang dipersakiti daripada aku? Maka berkata malakul maut, hai ahmak, dalam beberapa tahun tiada kamu ingat ketika ini sekarang yang senafas tinggal daripada kehidupanmu, kehendakmu membicarakan kesudahanmu. Tiada dapat lagi engkau pulang ke rumahmu dan melihat segala anak isterimu. Maka malakul maut pun mengambil nyawanya, dan raja itu pun rebahlah di atas kudanya ke tanah. Dan fakir itu pun lenyaplah daripada mata segala orang banyak. Maka padang itu pun jadilah seperti padang kiamat, daripada hingar tangis segala manusia. Itulah kesudahan kehidupan dan peri kematian orang yang masyghul dengan dunia dan alpa daripada maut itu.